المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Hadis ke-6. Sabar bila susah, syukur bila senang. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala juga. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis akhlak mulia, susunan Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Dalam bulan lepas kita baca hadis yang kelima, keterangan huraian yang Syekh Fahmi tulis kita tak baca lagi hari itu. Jadi saya nak undur supaya kita boleh ambil manfaat daripada tulisan para ulama yang sudah pasti tulisan beliau ini datangnya daripada hati beliau yang ikhlas. Jadi rugi kalau kita tak baca tulisan para ulama. Apatah lagi pengarang ataupun penyusun kitab ini juga boleh dapat manfaat, pahala yang berterusan daripada peninggalan kitab beliau ini. Dan kalau kita tak baca pun rasa rugi juga, sebab nak harap kita baca sendiri boleh jadi tak baca dia. Apatah lagi kita kitab pun tak ada. Contoh saja, nak harap kita baca kitab para ulama, boleh jadi tak baca dah. Jadi kalau orang tolong baca untuk kita, mudah-mudahan adalah sikit, boleh kita. Tak boleh 100% pun, boleh 2% pun tak apa dah. Dengar daripada apa yang ulama nasihatkan kepada kita. Baik, hadis yang kelima sebelum ni, tajuk dia berbakti kepada kedua orang tua. Kata Syekh Fahmi rahimahullahu ta'ala, dia kata berbakti kepada ibu bapa adalah di antara perkara yang sangat dituntut di dalam agama. Allah Ta'ala meletakkannya di tempat kedua setelah kita beribadat kepadanya, kepada Allah. Yang kedua ialah berbakti kepada orang tua. Mana sandaran dia? Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan Allah telah memberikan keputusan. Wa qadha ni dengan makna hakama ataupun dengan makna aujaba atau dengan makna amara. Hakama rabbuk, maknanya Allah Ta'ala menghukum. Menghukum apa? Buat keputusan. Itu Syekh Fahmi terjemah, memberikan keputusan. Atau dengan makna aujaba rabbuk, Allah telah mewajibkan pada kamu dengan wajib aini, wajib atas tiap-tiap individu mukallaf. Yang tidak mukallaf tak apalah, yang belum akil lagi,
Dia mana reti bab hukum hakam. Antara yang wajib dia buat baik ialah pada mak ayah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok budak-budak kecil kadang-kadang dia lempang mak dia kan. Budak kecil kadang-kadang guling atas latar tak dengar orang cakap, tak pelik dah sebab dia belum balik ataupun dia belum mukallaf. Ataupun budak yang tidak berakal. Budak tak sihat, maka tak pelik lah kalau dia gaduh dengan mak dia pun. Jadi wajib sini wajib aini pada mukallaf. Aujaba rabbuk, Allah Ta'ala mewajibkan pada kamu. Atau dengan makna amara rabbuk, Allah Ta'ala perintah, suruh. Suruh apa? Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kamu sekali-kali menyembah kecuali. Boleh kita terjemah sekali-kali ya, sebab lenggok ayat ni dia panggil lenggok ayat nafi isbat. Nafi isbat ni maknanya tidak ada yang lain yang Allah Ta'ala suruh kita mengabdikan diri kecuali Ia. Jadi bahasa Melayu kita, jangan sekali-kali mengabdikan diri melainkan pada Allah Ta'ala jua. Syahid kitanya ayat selepas tu, wabil walidaini ihsana. Itu Syekh Fahmi kata yang kedua selepas beribadat pada Allah Ta'ala, yang kedua Allah Ta'ala buat keputusan yang kamu perlu taat dan patuh, yang Allah Ta'ala wajibkan pada kamu buat ataupun yang dia suruh. Itu tiga makna qada tadi, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa, sama ada hidup lagi ataupun dah mati. Cara lain-lain lah. Cara yang dah mati lain, cara yang masih hidup lain. Cuma sini perintah daripada Allah Ta'ala. Baik. Kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala sambung lagi, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ada seorang ulama yang bernama Ibnul Haddad. Dia tanya Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib ni tabi'i. Dia kata dalam Al-Quran, setiap ayat yang menceritakan tentang berbuat baik kepada mak dan ayah ataupun orang tua ni, araf tu, dia kata aku tahu. Cuma dia kata ayat sambungan ayat atas tu, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan bercakap dengan mereka berdua, kata Allah Ta'ala, qawlan karīmā. Dengan qawlan karīmā tu Allah Ta'ala guna. Jadi dia kata yang ni aku tak faham. Dia tanya Sa'id bin al-Musayyib, ma hadzal qawl, perkataan yang macam mana ni yang Allah Ta'ala maksudkan ni? Takut-takut nanti kan aku tak faham, tak termasuk dalam apa melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata wa qul. Qul ni maknanya fi'lul amri, kata kerja suruh. Bila kata kerja suruh, kalau aku tak faham apa yang Allah Ta'ala maksudkan dengan qawlan karīmā, takut-takut aku terjatuh di sini. Tak termasuk lagi apa yang aku duk buat pada mak dengan ayah tu. Aku duk cakap dengan dia tu, takut-takut tak termasuk lagi dengan qawlan karīmā tu. Lalu jawab Sa'id ibn al-Musayyib, dia kata apa? Qawlan karīmā tu maksud dia qaulul abdil muznib
lisayyidil ghaddil ghalid. Dia kata kalau mu nak faham perkataan qaulan karima ni, ginilah umpama dia. Perkataan yang keluar daripada seorang hamba yang mudnib saat dia berdepan dengan seorang raja pemerintah yang keras dan bengis. Macam mana saat tu mu cakap? Mu bukan orang yang tidak bersalah, orang bersalah pula. Lepas tu di depan kamu seorang raja yang kamu tahu dia ni bukan seorang yang lemah lembut, yang baik. Dia ni adalah ghalidh. Dia ni adalah bersifat kerah. Kan tuan-tuan baca dalam surah At-Tahrim, antara sifat malaikat Allah Ta'ala sebut, la ya'sunallaha ma amarahum. Macam mana ayat? Ghalidha. Tak ingat ayat tu. Cuma di antara sifat malaikat ni kerah. Jadi macam mana gambaran saat kamu bercakap dalam keadaan kamu seorang yang bersalah dengan seorang penguasa yang bengis ataupun yang keras cara dia. Tak payah pergi jauh lah. Kita terlanggar traffic light, tak perasan ada dia depan duk tunggu dah. Siapa dia? Pegawai JPJ ke? Pegawai polis ke? Agak-agak lah kita bercakap macam mana dengan dia. Maaf tuan, saya nak cepat tadi. Ada ke bahasa macam tu? Boleh jadi berapa kali minta maaf tuan. Panggil pun tuan dah, tak panggil dah dengan gelaran abang kau kakak ke apa. Tu nak beritahu cara mudah untuk kita faham. Saat kita berdepan dengan orang yang kita tahu dia ada kuasa, kita tahu dia punya kekasaran dia boleh buat apa-apa saja pada kita, dan saat tu kita bersalah pula. Boleh jadi menggigil-gigil lah jawab ataupun bercakap. Tu dia kata, tahap tu. Kalau mu cakap dengan mak ayahmu, tengok mata pun dok lagi lah termasuk dalam qaulan karimah. Apatah lagi suara tinggi dengan kasar pula, jawab dia tak termasuk lah dalam qaulan karimah. Maknanya nak beritahu sini lemah lembutnya bercakap dengan kedua orang tua Allah Ta'ala suruh. Apatah lagi waktu dia tua dah. Waktu dia dah tua, lagi sensitif jiwa dia. Lagilah dia ada banyak kekurangan, telinga pun tak apa dengar dah. Kita lagi tak dengar lagi nak marah. Ulang dah tadi kamu. Dia keluar tu perkataan-perkataan macam tu. Ataupun kita ulang dah sekali, tak ada apa. Padahal sebab nak marah dia tak dengar lagi. Tu kadang-kadang ada berlaku di kita. Tak termasuk lagi lah dalam qaulan karimah ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut yang kedua selepas beribadat pada Allah, ihsan kepada kedua orang tua. Baik. Oleh kerana itu, bakti kepada dua ibu bapa sudah menjadi suatu perkara yang sangat lumrah di dalam masyarakat Islam. Benda yang patut semua orang maklum dan telah difaham oleh semua lapisan masyarakat Islam dan oleh lapisan masyarakat yang masih belum kehilangan nilai kemanusiaan yang murni. Yang ni sepatutnya semua orang tahu. Seorang anak mesti berbakti, mesti buat baik, bahkan bila bercakap dengan bahasa yang paling sopan sekali. Kita semua maklum, kata Syekh Fahmi, bahawa ibu bapa telah banyak bersusah payah dalam memelihara anak. Rasanya tidak dapat dibilangkan banyak mana kesusahan yang telah mereka korbankan dalam memelihara anak. Di samping sangat banyak pula yang telah dibelanjakan untuk keperluan anak-anak mereka. Maka adalah sangat wajar seorang anak mengenang jasa baik orang tuanya, apakah lagi di saat mereka berada di dalam usia yang sangat tua
yang lemah segala-galanya, di mana mereka sangat mengharapkan bantuan orang lain. Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah para ulama ni, orang-orang yang lebih dekat zaman dia dengan zaman kenabian, kita akan bertemu dengan kisah-kisah yang luar biasa bakti mereka ni kepada orang tua. Kata Abu Umar, cerita tentang anak dia sendiri, yang bernama Zarrin. Dia kata, anak aku, ma masya ma'i fi lailin, tak pernah anak aku ni kalau berjalan dengan aku pada waktu malam, illa kana amami, kecuali dia akan duduk di depan aku. Dia jalan dengan ayah dia, kalau waktu malam dia duduk di depan, kalau waktu siang dia duduk belakang. Waktu malam tak nampak di depan, macam-macam benda yang ada di depan. Ada longkang lah, ada parit, ada lubang, macam-macam lah. Tu bahaya yang tidak dahsyat sangat. Boleh jadi juga kalau zaman-zaman dulu orang khianat, orang jahat dan sebagainya lah ada di depan. Jadi apa-apa biar kena aku dulu. Adapun di siang hari dia duduk di belakang. Dia boleh nampak di depan. Kalau datang daripada belakang, kena dia dulu. Di depan dia nampak. Kalau malam gelap, depan dia tak nampak. Baik aku duduk di depan. Tu kata ayah dia menceritakan perihal baiknya anak dia jaga ayah. Banyak lagi lah kisah lain. Antaranya ialah kisah yang dibuat oleh Zainal Abidin. Zainal Abidin As-Sajjad. Dia kata apa? Zainal Abidin ni orang cerita, bila orang tanya dia, kenapa mong tak pernah makan sekali dengan mak? Tak pernah makan semeja lah. Kalau zaman kita tak duduk makan semeja dengan mak. Kenapa? Nampak macam tak beradab, tak makan sekali dengan mak. Tapi dia bukan tak makan sekali, itu makan dulu daripada mak habis telah tembakul mak dia makan. Macam cerita apa? Batu belah, batu bertangkup. Dia makan kemudian daripada mak dia. Bila orang tanya dia, kenapa mu tak makan sekali dengan makmu? Dia kata, akhafu an tasbaqa yadayya. Dia kata, sebenarnya aku bimbang. Aku bimbang tangan aku ni lebih cepat untuk ambil sesuatu yang mana mak aku baru tengok tangan aku ambil dah benda tu. Mak aku baru tengok dengan mata, nak ambil tangan tak olah lagi, tapi aku olah dah tangan ambil dah nak makan. Dia kata yang tu pun aku kira satu kesalahan dah dengan mak. Maknanya ihtiram mak makan dululah. Lebihan mak makan, kita makan. Lebihan daripada mak makan, barulah kita makan. Sebab apa? Lebih mak nak banding dengan kita. Itulah wali kita. Orang duk cari wali-wali, pergi ziarah orang ni, ziarah orang tu kan, nak cari wali. Betul, bagus juga. Tapi wali yang terdekat dengan kita ialah mak dan ayah kita. Tu orang yang paling banyak sabar. Kalau antara ciri para wali adalah hamba Allah Ta'ala yang sabar, maka mak dengan ayah orang yang paling banyak sabar. Tak pernah mengeluh bagi tahu pada kita apa yang dia tak ada saat kita minta pada dia. Bahkan dia cuba nak tunai apa yang kita nak. Tu wali. Sebab tu dalam perjalanan ulama sufi, ulama tasawuf, mereka membahagikan mak ayah ni ataupun ayah pada kita ni, manusia ni ada dua. Satu, walid yang berbentuk basyariyah. Ayah ataupun mak kita yang berbentuk kemanusiaan. Ini ayah yang berbentuk kemanusiaan. Ada satu lagi dalam pembahagian ulama tasawuf, iaitu ayah juga. Ayah yang berbentuk ruhaniyah. Dua. Yang berbentuk basyariyah, yang berbentuk ruhaniyah. Yang berbentuk basyariyah ni pun besar dah ni. Ayah-ayah yang dialah menjadi sebab, mak yang dialah menjadi sebab adanya kita di dunia.
Bila adanya kita di dunia, dia adalah sebab marinya nikmatul imdad. Nikmatul ijad daripada dia juga sebab. Dengan sebab mak dan ayah kita berkahwin, maka wujudnya kita nikmatul ijad. Bila lahir kita atas dunia, dia juga jadi sebab nikmatul imdad Allah Ta'ala. Bolehnya nikmat apa untuk meneruskan kehidupan kita atas dunia ni? Mula daripada mak ayah kita juga. Boleh pakai, boleh makan, boleh duduk dalam rumah dan sebagainya lah keperluan yang kita perlu untuk hidup dunia ni. Daripada mak ataupun ayah basyariah ni. Yang berbentuk kemanusiaan ni. Ni pun bersadah jasa dia. Satu lagi ulama tasawuf bagi ayah yang berbentuk rohaniyah. Kalau ayah kita ada dua-dua, komplit. Ayah kita lah yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala, nikmatul imdad. Dan ayah kita jugalah yang menjadi sebab rohani kita keluar daripada kegelapan jahil jadi orang yang berilmu. Kalau bukan sebab dia, maknanya kita ada ayah rohani lain. Ayah rohani lain tu kita kena anggap dia macam ayah kita juga. Walau usia dia lebih muda daripada kita. Tuan-tuan pernah tengok Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki dengan ayah dia. Kalau majlis Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki, ayah dia ada sekali dalam majlis tu. Duduk atas kursi wuzuk. Duduk atas kursi. Ujung pintu biasanya duduk ayah dia. Bila selesai majlis, kalau dua tu bersalaman, ayah dia cium tangan anak. Cium tangan Syekh Fuad Kamaluddin Maliki. Kenapa tuan-tuan? Itulah ayah rohani dia. Anak dia pimpin bawa rohani ayah dia mengenal Allah. Kita tak tergamak nak cium tangan guru kita yang bawa kita mengenal Allah. Tu nampak kita. Sebab apa? Tak sampai ke tahap faham sebagaimana mereka memahami. Dan Syekh Fuad tak biar gitu. Dia cium tangan ayah dia. Ayah dia adalah walid basyariah. Ayah dia walid basyariah. Bersiuman tangan. Dua-dua tu. Sebab apa? Sebab seorang walid ruhaniyah, seorang walid basyariah. Tu kata walid ruhaniyah ni lebih muda daripada kita, dia pimpin, dia bawa kita pada Allah Ta'ala, dia adalah ayah kita. Ayah rohani dia panggil. Ayah kita kat rumah tu, ayah kita kat rumah tu dipanggil ayah basyariyah. Yang memberi keperluan jasmani kita. Kita nak apa? Membesar kita dengan dia lah. Duk bagi makan pada kita. Duk bagi pakai pada kita. Nak sekolah, duit belanja dia bagi. Tapi ngajar ilmu, dah. Yang di sekolah tu ngajar ilmu pada kita. Kena alih bata, kena Quran kita, habis khatam Quran. Bukan ayah kita. Ayah kita walid basyariyah dipanggil. Balik basyariyah ni pun Allah Ta'ala sebut dah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Apatah lagi kalau ayah tu boleh pimpin tangan kita bawa daripada gelap jahil, tak kenal Allah Ta'ala, sehingga kita kenal ni ibadah. Ni buat taat pada Allah Ta'ala, ni maksiat, sehingga kita jadi orang soleh. Sebab apa? Walid rohani kita. Kita boleh kenal ini perintah Allah, ini larangan Allah. Kita boleh jadi orang istiqamah dengan amal ibadat. Kita boleh beramal dengan amalan itu ini sebab walid rohani kita. Tu ulama tasawuf bagilah. Tu cerita ulama tasawuf bagi. Kalau kita nak ambil pun boleh, tak nak ambil pun boleh juga. Tu ulama ada kita. Cuma nak sebut ulama tasawuf dibagi gitu. Dua-dua tu dikata sebab zahir adanya hamba dan sebab adanya nikmat daripada Allah Ta'ala. Nikmat apa? Nikmat zahir kita boleh daripada ayah kita basyariah, nikmat batin kita boleh daripada ayah rohani kita. Sebab dia mendidik kita, mengeluarkan kita daripada batil kepada kebenaran. Baik.
Mana tadi? Anak yang soleh selalu berbakti terhadap orang tuanya ketika masih hidup dan selalu berdoa untuk mereka apabila mereka telah mati. Jangan tinggal doa pada mak, pada ayah kalau dah meninggal dah dua-dua tu. Ibu bapa adalah anak kunci syurga. Maka hendaklah kita jaga anak kunci itu dan jangan sampai kita sia-siakan. Abu Hanifah, tuan-tuan kenal Imam Abu Hanifah, kan maklum orang hebat Imam Abu Hanifah, imam mazhab. Imam Abu Hanifah ni mak Imam Abu Hanifah, walaupun dia tahu anak dia ni seorang yang alim, tapi dia tak nak dengar jawapan persoalan yang dia tanya tu daripada anak dia sendiri. Dia nak dengar daripada ulama yang sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau kita, mak kita ni mufti, mak. Gitu kalau kita ni. Mak kita ni mufti di negeri Selangor, mufti di negeri di wilayah persekutuan ni. Mau nak dengar siapa lagi? Kalau tidak, orang tak lantik kita jadi mufti. Kita lah orang yang paling layak sekali mengeluarkan fatwa. Abu Hanifah dah buat gitu. Dia pun gila bertemu dengan Abu Zar'ah. Pergi bertanya kepada Abu Zar'ah. Kata dia, mak aku amaratni, perintahkan kepadaku an as'alak, perintah padaku supaya tanya kamu persoalan dia yang dia nak tahu. Dia nak dengar jawapan daripadamu. Apa kata ulama tu? Nak jawab macam mana dah Imam Abu Hanifah lagi alim daripada dia. Tak tergamak lah juga dia nak jawab pun. Habis tu dia jawab macam mana kepada mak Imam Abu Hanifah? Dia kata al-qawlu ma qala Abu Hanifah. Bijak juga ulama tu. Dia kata pendapat aku ataupun jawapan yang boleh puanlah ataupun makcik peganglah ialah apa yang telah disebutkan oleh Abu Hanifah. Sebab tak ada orang boleh lawan kealiman Abu Hanifah. Jadi aku pun berpegang dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Apa yang dia jawab itulah juga yang saya pegang, makcik. Cuma nak beritahunya macam mana Imam Abu Hanifah ni layan permintaan mak dia. Mak dia suruh pergi tanya orang ni, tanya. Mak dia macam saya cerita dalam kuliah yang lepas lah. Tengah-tengah duk mengajar, suruh berhenti pergi bagi makan pada ayam. Berhenti. Haiwan kan. Haiwan ni ulama besar dah duk mengajar orang ramai, nak murid ramai. Mak dipanggil. Berhenti, dia kata, sekejap ya, mak suruh pergi makan, bagi makan pada ayam. Berhenti. Layannya dia orang. Kita tengah tengok WhatsApp tak layan dah kita. Tengok-tengok Facebook mak panggil berapa kali buat dok. Apatah lagi duduk dalam bilik dengar mak panggil. Tapi tak nak keluar daripada bilik, galik dengan game. Galik dengan member yang sedang bermain game dengan kita. Ini adab yang perlu diterap pada anak-anak. Boleh anak yang beradab macam ni, ni anak soleh dia panggil. Itu yang kita diminta hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun tu. Dia minta penyejuk mata hati ya tu, anak-anak yang macam ni. Dapat ke tidak lagi tak tahu. Cuma kalau boleh nak anak sehebat ni lah, ataupun kita sendiri nak jadi anak sehebat ni lah. Sebagaimana hebatnya mereka ni menjadikan diri mereka anak kepada kedua orang tua mereka. Baik. Itu kisah ataupun huraian yang disebut oleh Syekh Fahmi Zamzam. Ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ditanya Rasulullah. Dia kata, innali abawayya, dia kata aku ada dua orang tua yang dah tua dah dua-dua, dia kata. Lalu aku buat begini dia kata. Aku buat serba-serbi dah pada dia orang. Maknanya dia usaha untuk jadi anak yang baik, berkhidmat kepada kedua orang tua dia yang dah tua tu. Sebagaimana aku rasa mereka duk jaga aku waktu kecil dulu. Itu dia cerita kepada Nabi.
Lalu ditanya Nabi, hal qadaituhuma haqqahuma? Adakah aku ni dah tunaikan hak mereka berdua? Maka Nabi kata la. Nabi kata tak lagi. Walaupun mu cerita tu macam mu buat sebagaimana dia jaga dah masa kecil dulu. Sebagaimana dia tatang mu waktu kecil dulu. Mu nak apa tak pernah dia kata tak boleh. Dia akan sedia cari jalan untuk bagi padamu. Dia jaga, dia tak tidur pun tak apalah, dia tak makan pun tak apalah, dia jaga. Mu buat dah juga sebagaimana dia buat waktu mu kecil dulu. Nabi kata belum tunai. Sebab apa? Nabi lanjutkan jawapan dia. Nabi kata, dua orang tua kamu dulu buat apa yang dia buat pada kamu tu kerana sebenarnya dia sayang sangat nak suruh kamu ni kekal hidup. Tapi dalam jiwa seorang anak ni, dia buat apa yang dia buat pada mak dia, dalam hati dia susah juga nak menanggung tu. Kalau boleh mak gigilah. Lewat dah ni. Mati-matilah mak. Ayah-ayah mati-matilah. Susah nak usung bawa pergi bilik air, mandi bilik air. Walaupun dia usung kita waktu kecil, kita usung dah dia waktu besar dia, waktu tua dia. Bawa pergi bilik air, dia mandi kita di bilik air, kita mandi dia di bilik air. Sama tak jiwa anak dengan ayah? Tak sama. Mak ayah jaga kita waktu sakit, duduk hospital, tak tidur dia. Kita pun jaga juga waktu sakit dia, tak tidur juga kita. Supaya tak jiwa kita dengan jiwa dia. Dia jaga nak suruh kita hidup sehat walafiat. Kita jaga dia dalam hati kecil kita. Ada boleh jadi telitah satu hari, satu ketika. Gigilah mak, gigilah ayah. Lama dah kita duk jaga ni, penat, letih dah. Kita nak buat apa? Urusan sendiri pun tak lancar dah. Tu Nabi kata persamaan dia tetap tak sama. Sebab apa? Sebab mak ayah dia jaga nak suruh kita kekal hidup. Adapun kita jaga dia juga, tapi dalam hati tak sama dengan hati mak dan ayah kita yang jaga kita waktu kecil. Tu Nabi kata, walaupun mu buat seolah-olah macam sebiji dah apa yang dia buat waktu kecil, tetap tak sama. Kerana jiwa mereka dan jiwa kamu tak sama. Tu besar nak bagi tahu. Tu cerita Nabi sebut sendiri bila sahabat bagi tahu. Lepas tu kita banyak sangatlah cuainya dengan mak ayah ni. Kadang-kadang melebihkan orang lain daripada mak ayah. Melebihkan sahabat-sahabat daripada mak ayah. Duduk dengan sahabat-sahabat lebih lama daripada duduk dengan mak ayah. Dah lah balik jarang-jarang sekali. Balik jarang-jarang sekali dah. Pergi bertemu dengan member pula lebih lama daripada duduk dengan mak ayah. Mak ayah tak bagi tahu mak rindu pada kamu. Ayah tak bagi tahu dia rindu pada kamu. Tapi itulah dalam jiwa dia. Walaupun kita dah besar, dia tetap adik. Dalam jiwa mak ayah. Walaupun kita ni besar dah, anak bongsu, dalam jiwa dia, kau tetap adik. Kau tetap abang, kau tetap kakak. Walaupun kita dah besar, tua dah, kita umur pun 40, 50 dah. Tapi dalam jiwa mak, ibarat kita masih kecil lagi. Tu beza dia. Baik. Sebab tu besar sangat berbakti kepada mak dan ayah. Habis itu. Ni baru sambung yang malam ni. Hadis yang ke-6. Sabar bila susah, syukur bila senang. Saya tengok di TV tadi ada tulis. Di TV tulis. Tulis tentang sabar, tulis tentang syukur. Cantik sangat. Kita baca je hadis. Nampak berkelip dah jam tu. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Daripada Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh baik nasib orang yang beriman, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Apabila mendapat kesenangan, maka ia akan bersyukur. Maka syukur itu baik baginya, yakni bagi orang yang beriman.
Dan apabila ditimpa musibah, maka ia bersabar, maka sabar itu baik baginya, bagi orang yang beriman. Itu terjemahan alih bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Oh, bunyi dah. Sedang walek berhenti. Sambung akan datang insya-Allah tuan-tuan, hadis berkenaan dengan sabar dan juga syukur. Dua-dua ni kata Nabi, sesuatu yang pelik bila kena pada orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Sebab bila ada kebaikan, dia bersyukur. Bila kena musibah ujian, dia sabar. Dua-dua tu adalah kebaikan untuk seorang mukmin. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.